Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur, selawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, sebelum kita memulakan majlis bersama staf yang ada, kita sedekahlah Al-Fatihah untuk arwah-arwah yang telah meninggalkan kita, iaitu staf-staf kawan-kawan kita. Saya ingin bertanya kepada ketua-ketua bahagian, siapa yang tak ada di bilik ini hari ini? Ada. Sebab saya rasa perjumpaan sesama staf di sini adalah penting. Sebab kalau kita niatkan kita berada di sini untuk bersama-sama mengeratkan silaturahim, itu kita akan mendapat pahala setiap langkah yang kita datang. Tetapi kalau kita lupa benda yang basic macam ni, macam mana kita nak jadi bersatu, ya? Dan setiap langkah kita datang ke pejabat, semuanya akan dikira sebagai amal jariah. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada timbalan-timbalan ketua pustakawan yang ada di sini. Saya rasa timbalan-timbalan ketua pustakawan adalah wakil kepada ketua pustakawan sekiranya apa-apa arahan dan juga makzuran yang perlu dilaksanakan. Encik Anwar, Encik Anwar, Tuan Muazzia, Tuan Ashikin, begitu juga dengan barisan-barisan ketua pustakawan bahagian, ya, barisan ketua-ketua bahagian. Dan kita tak juga lupa dengan Kuala Lumpur, ya. Selalunya kalau dekat KL saya buat perhimpunan yang berasingan, dan kemungkinan dekat sini saya nampak ada yang tak ada. Sebab staf kita sebenarnya ada di sini dalam 170 lebihnya, dan tak termasuk dekat kaunter. Kalau dekat kaunter tu kita tolaklah mungkin 5-6 orang yang tak ada. Jadi adakah semuanya kita berada di sini? Pertama sekali, amanat ni bukan taklimat. Amanat ni kita hanya nak menjelaskan dan juga pesanan apa yang kita nak buat untuk 2016. Dan keduanya, kita bersama-sama hari ini untuk meraihkan rakan-rakan. Sebab tu saya rasa hari ini ramai, sebab ada rakan-rakan yang lama sama-sama kita hari ini, akan kita adakan satu majlis persaraan, ya. Saya sentiasa mengadakan amanat untuk perpustakaan selepas saya mendengar amanat daripada Naib Chancellor. Amanat daripada Naib Chancellor adalah ketua kita, dan saya tak akan melebihi daripada ketua dahulu. Kita dengar ketua atas kita dulu, barulah kita mengumpulkan maklumat untuk kita bersama-sama. Jadi apa yang telah diutuskan oleh Naib Chancellor kita Datuk Profesor Engineer Wahid bin Omar adalah mengenai kelestarian pendidikan tinggi ke arah penghasilan berimpak. Sekarang ni senang cerita, apa yang kita buat mesti ada impact, ya? Bukannya kita buat habis masa banyak-banyak tapi tak ada impact. Yang pentingnya yang kita ingat, apa yang kita buat, apa kesannya. Kesannya kepada masyarakat yang kita serve, ya? Jadinya pada 18 Januari memanglah diadakan di KPT. Tapi saya hanya melihat, memang dah nak pergi, tetapi adalah kebaikan yang kita tak tahu kenapa pada hari itulah penerbangan terpaksa tersambung. Dan kita tak nak ambil peluang untuk melepaskan peluang. Cepat-cepat kita pun mengambil keputusan balik saja ke UTM, dengar di Dewan Senat.
Walaupun ada terdapat suara-suara yang tidak jelas, slide kita tak nampak. Sebab tu kadang-kadang bila dapat jemputan saya akan pergi, sebab di sana kita akan melihat secara kita panggil secara nyata, bersemuka, melihat, mendengar baik ucapan dan juga slide. Jadi bila di sini kita hanya melihat kepada rupa wajah, suara pun kita tak dengar dan slide pun kita tak nampak. Tapi berbalik kepada itu, pihak KPT ada menghantar slide dan juga ucapan. Itu amatlah kita rasa berterima kasih. Saya rasa tak nampak dekat belakang ni, tetapi saya baca dari segi makna yang dia akan dimasukkan oleh ni ahli falsafah kita lah dekat Malaysia, Muhammad Naqib Al-Attas. Ahli falsafah ini mengatakan bahawa knowledge itu adalah ilmu. Maksudnya the purpose of seeking knowledge is to inculcate goodness or justice in man and individual self. Maksudnya kita yang menjaga ilmu, yang menerokai ilmu, yang mencari ilmu, sebenarnya ilmu itu kita gunakan untuk kebaikan kita, dan juga untuk kita faham apa yang adil, apa yang tak adil. Jadi kalau kita orang yang mencari ilmu, tahu ilmu itu apa, kita akan pegang kepada supaya bila kita ada tahap ilmu yang tinggi, bila kita sedang mempelajari sesuatu ilmu, niatnya adalah untuk mengenali, mengetahui apakah maksud ilmu itu untuk diri kita. Dia membawa kebaikan ataupun keburukan, ataupun kita mentafsirkan bahawa dengan ada ilmu itu kita tahu mengimbangkan yang mana buruk, yang mana baik untuk diri kita dahulu. Sebab itu orang-orang dahulu lagi banyak ilmunya, lagi diam. Sebab apa? Diam itu adalah lebih baik daripada banyak bercakap. Sebab banyak bercakap akan membawa banyak kesilapan. Dan kadang-kadang kita yang bercakap, saya mengaku, kita terlupa dah apa yang kita bercakap. Tapi yang mendengar akan ingat apa saya cakap. Nanti silap-silap akan kedengaran rupa skrip. Inilah yang kita hadapi sekarang, bahawa kalau kita tengok kekurangannya nikmat yang ditarik balik. Dulu memang kita rasa zaman bermewah-mewah. Kalau kita baca surah Yusuf pun dah ada kan, 7 tahun kemarau, 7 tahun subur. Maksudnya masa kita mewah, masa itulah kita menyimpan supaya simpanan kita cukup untuk masa kita susah, masa kemarau. Jadi alhamdulillah gaji semua ada. Itu yang patut kita syukur. Sebabnya kalau di Petronas ada yang akan dikurangkan gaji, mereka tak dapat bonus. Ada yang dapat panel perubatan, yang junior officer tak dapat, hanya kepada yang senior. Jadi banyak kad telah dibuat. Tetapi di UTM kita hanya boleh belanja apa yang ada, tetapi emolumen, gaji semua dapat. Itu yang dikatakan kita kenalah berkorban. Kalau arahan daripada atas kata ikutlah peraturan, kita ikutlah tanpa rasa tersangkut-sangkut di hati, di jiwa. Jadi kita kena ikutlah. Ya. Kalau kita tengok dalam 2015 kita dapat 24 juta lebih, tapi tahun ni kita dapat 17. Tahun depan kita rasa mungkin kurang lagi. Sebab dikatanya 2017 pun belum tentu pulih ekonomi kita. Dan kita pun tak tahu sampai 2020 ni macam mana lah wajah negara kita, kita tak tahu.
Jadi sekarang ini adalah menyatakan bahawa apa yang kita ada kita simpan, jangan belanja. Sebab walaupun duitnya ada, tahun lepas nilai dia gini, tahun ini nilai dia gini, dalam bank kita ada rasa banyak ni, tetapi nilai ringgit amatlah kecil. Hari ni saya ingin mengucapkan penghargaan kepada staf yang akan bersara. Kawan lama saya daripada KL, Jun. Saya balik daripada UK, Loughborough, Puan Jun, Cik Jun masa tu dah ada masuk 86 kan, was 86. Saya balik August, you all join January 86. Jadi bila saya balik, Puan Jun ada, Badaria, Nodia, Hasbullah, Azmi. Jadi sekarang yang akan batch tersebut yang akan bersara, Puan Jun bersara wajib, dan juga yang pertama sekali datang ke Johor masa tu tahun 87, right? 86 betul lah tu. Sebab sekejap aja jumpa, lepas tu Puan Jun dipindahkan ke Johor. Itu juga dengan Cik Mak Syah. Cik Mak Syah ni saya masuk dah ada. Kiranya masa tu dekat kaunter kan, kita panggil checker. Checker kalau bahasa Melayu penyemak masa tu. Menyemak aja dia orang kata, saya tak kata. Dia menyemak. Jadi dia tak ada tanda atas tu, jadi I tanda I tak tanda kan. Dulu dia orang pakai uniform putih labur macam doktor. Dia checker sebab dia pakai baju tu sebab nak pergi kerak susun buku. Dia protect daripada habuk kan. Tapi sekarang tak ada, jadi tak kenal. Ketudah lagi. Jadi Cik Mak Syah nak balik ke Melaka kan. Dan seterusnya Cik Baharudin Seman, Udin pun sama. Saya masuk, Udin ada. Saya masuk 81 September. Jadi sama juga dengan Puan Najah Rohana Ibrahim. Saya masuk, anak tak kahwin lagi. Dah kahwin. Baru kahwin kan. Baru kahwin. Dia kahwin 80 lagi. Jadi dia kahwin muda pada saya. Jadi dengan ucapan itu saya memohon maaf bagi pihak semua warga perpustakaan, kepada semua yang diraikan hari ini. Maaf zahir batin kalau ada silap apa-apa, kita sama-sama bermaafan dan jangan berputus hubungan. InsyaAllah kita berjumpa dan kita masih lagi saling mendoa antara satu sama lain. Dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah pun memberi khidmat yang saya rasa satu kesetiaan kepada organisasi. Bila berkhidmat daripada mulanya sampai pencen di sini, tak ada pun nak minta pergi mana-mana. Jadi itu adalah satu pengorbanan sebenarnya. Dan kita rasa itu adalah satu keluhuran kasih sayang yang kuat kepada organisasi, pada sahabat-sahabat semua dan juga kepada universiti. Akhir sekali saya ucapkan terima kasih di atas khidmat tersebut. Sekali lagi maaf zahir batin, dan kita doakan supaya mereka akan berjaya dunia akhirat dan bahagia berkekalan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.